harga padi dan beras perlu dimuktamad segera. Program pertanian bersasar di bandar bakal dilaksana. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM serta Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL diberi tempoh sehingga 20 Mac untuk memuktamad isu harga padi dan beras. Menurut Perdana Menteri, penetapan harga barangan asas itu memerlukan sedikit masa untuk dimuktamad bagi mengimbangi keperluan pengguna dan pesawah supaya kedua-dua kumpulan tidak terbeban. Bila mai soal dasar, nak tetapkan dasar harga padi umpamanya, itu kita harus sabar sekejap, ikut proses sebelum kita muktamadkan. Saya juga telah bercakap sendiri dengan pengurusan Bernas dalam mesyuarat NAKOL baru-baru ini supaya mencari jalan import beras dan juga pengeluaran tempatan dinaikkan. Bila berucap pada majlis penutup program Madani Rakyat Zon Tengah di Kuala Selangor. Dalam pada itu, Bernas akan meneliti harga pasaran beras antarabangsa, kos operasi dan kadar pertukaran mata wang asing. Ia usaha membantu kerajaan menawarkan harga beras putih import yang lebih rendah. Bernas menegaskan pihaknya akan terus komited melaksanakan obligasi sosial dalam mengurus stok penimbal negara dan pembeli padi yang terakhir. Di samping memberi kerjasama penuh kepada KPKM, agensi dan pihak berkuasa berkaitan. Inisiatif itu bagi mencari mekanisme dan langkah intervensi terbaik untuk memastikan ketersediaan bekalan beras stabil dan mencukupi buat rakyat. Bagi mengurangkan beban rakyat sementara menunggu harga barang seperti beras dimuktamadkan, Datuk Seri Anwar mengarahkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup meningkatkan jualan rahmah serta jualan agro madani. Apa lagi masalah yang dibangkitkan oleh rakyat? Kos sara hidup, barang makanan, harga beras, sayur, ikan, daging. Ada langkah-langkah yang diambil. Sebab itu ada agro madani, ada jualan rahmah. Jadi itu yang kita lakukan sedaya upaya, dan saya ucap terima kasih kepada semua jentera kerajaan, pegawai dan pengusaha dan peniaga-peniaga kecil yang bantu untuk menjayakan program-program membantu masyarakat. Sementara itu, program pertanian bersasar di bandar akan diperkenal sebagai anjakan kepada pengeluaran hasil pertanian negara. Menurut Perdana Menteri, KPKM dan agensi terlibat diberi tempoh sebulan untuk mengemukakan perancangan yang sesuai bagi pelaksanaan program itu. Jelas Datuk Seri Anwar kejayaan program pertanian bandar di Singapura wajar diteroka serta dicontohi khusus di kawasan tanah yang terhad di bandar dan pinggir bandar. Dalam tempoh 1 bulan selepas pengumuman ini, ada program yang akan diperkenalkan oleh kementerian dan kementerian-kementerian yang berkaitan tentang satu anjakan daripada yang meneruskan yang sekarang ini kepada pengeluaran hasil pertanian di mana ada kesukaran tanah, tidak ada tanah. Ini dilakukan di beberapa kota, agak berhasil dalam beberapa bidang di Singapura, dan saya tahu ada beberapa tindakan diambil, dijalankan di Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Beliau memaklumkannya pada sesi dialog Malaysia Madani, program Madani Rakyat Zon Tengah di Kuala Selangor. Program Madani Rakyat ternyata memberi manfaat besar kepada peniaga. Selain menjadi lubuk rezeki, program tersebut membuka ruang dan peluang kepada peniaga memasarkan barangan mereka dengan lebih luas.
Amazing, cawabatannya sangat luar biasa. Kami bawa hari-hari stok masuk. Kami memang tak sangka-sangka lah sambutan di sini hari ini. Sambutan agak menggalakkan dan nampak pengunjung pun agak ramai. Bolehlah, memang ramailah orang datang. Program ni saya rasa memang harus diteruskan sebabnya dia bagi benefit kepada pengunjung, bukan saja pada usahawan, daripada pengunjung juga dia punya keuntungan lah. Pengunjung turut berkesempatan menikmati harga yang murah dengan pelbagai produk dijual. Alhamdulillah murah. Ada makanan-makanan macam kat sini. Saya pun dah rasa dah air boba tu dengan yang makanan belakang ni lah. Itu yang saya nampak lah. Seronok tak? Seronok. Situ pun ada pameran-pameran. Saya pun dah jalan lalu dalam tu. Saya tengok dekat Facebook kata ada nasi ganja datang dari Perlis, nak try lah, tak pernah rasa lagi. Lebih murah daripada selalu kita beli. Perdana Menteri mengingatkan semua ahli Parlimen Kerajaan supaya menjaga tata susila dan kualiti perbahasan sepanjang persidangan Dewan Rakyat yang akan bermula esok. Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan perkara itu ketika hadir pada sesi taklimat pra-persidangan Dewan Rakyat di Putrajaya. Sesi berkenaan turut dihadiri Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Datuk Seri Fadilah Yusof serta ahli Parlimen Kerajaan Perpaduan yang lain. Persidangan Dewan Rakyat Penggal ketiga Parlimen ke-15 akan bermula dengan titah Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Sesi akan berlangsung selama 19 hari sehingga 27 Mac. Antara yang dijangka menjadi tumpuan ialah pindaan Akta Mahkamah Syariah Kurungan Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau Akta 355 dan pindaan perlembagaan berkaitan soal kewarganegaraan. Baik, titah sulung Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim bakal jadi tumpuan pada istiadat pembukaan mesyuarat pertama Penggal ketiga Parlimen ke-15 esok. Disiarkan secara langsung di TV1. Titah ucapan Seri Paduka bukan sahaja dinantikan ahli Parlimen, malah seluruh rakyat. Wartawan Sazwani Samsu ada laporannya. Persidangan Parlimen pertama bagi tahun 2024 akan berlangsung selama 23 hari hingga 4 April. Antara lain akan memberi tumpuan kepada aspirasi Sultan Ibrahim yang dizahirkan menerusi titah diraja sempena istiadat pembukaan Penggal Parlimen. Dalam konteks kita memiliki Yang di-Pertuan Agong yang baru, jadi titah diraja ini barangkali akan membawa kepada panduan dan hala tuju tentang bagaimana perjalanan kerajaan dan apa aspirasi Yang di-Pertuan Agong baru terhadap perjalanan kerajaan di bawah pemerintahan Baginda sebagai Yang di-Pertuan Agong. Bahawa kerajaan ini perlu stabil, perlu memberikan fokus kepada pembangunan dan tidak terlibat dengan isu-isu yang remeh-temeh mengenai politik yang sempit, di segi sentimen yang keterlaluan, dan arah negara ini ke arah sebuah negara yang moderate dan progresif. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul sebelum ini menegaskan mahu persidangan kali ini berlangsung dalam suasana yang matang dan tidak berlandaskan emosi agar perbahasan lebih efisien dan berinformasi. Disiplin ini barangkali perlu dikawal bagi mengelakkan berlaku lagi perkara-perkara yang menerbitkan kontroversi yang tidak sesuai dan menghalang perbahasan berkualiti itu berlaku. Maka adalah perlu untuk semua pihak melupakan seketik bagi memberikan yang terbaik mengikut posisi masing-masing, baik sebagai kerajaan, sebagai pelaksana dan juga pembangkang sebagai pengimbang kepada itu untuk memberikan input-input terbaik daripada dua-dua pihak ini secara profesional.
Peranan semak dan imbang di pihak pembangkang juga perlu dilaksana berdasarkan fakta dan bukan sekadar retorik. Ini bagi memastikan kualiti perbahasan dapat menjurus kepada penyelesaian yang berimpak tinggi kepada rakyat. Mereka perlu serius mengenai kritikan yang membina, kemudian menunjukkan mereka mempunyai solusi yang terbaik, membantu kerajaan, malah memberikan pandangan-pandangan alternatif mereka untuk membangunkan negara. Intipati titah yang di-Pertuan Agong ke-17 menjadi hala tuju penting Badan Legislatif Negara. Selain agenda transformasi Parlimen diteruskan menerusi pelaksanaan e-hantar dan pemerkasaan Parlimen belia. Sazwani Samsu, RTM. Cadangan meningkatkan kadar dasar semalaman OPR hanya akan bebankan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan sedang mencari langkah terbaik memperkukuh nilai ringgit. Walaupun ini bidang kuasa Bank Negara, kalau naik kadar faedah yang pinjam pinjaman untuk kenderaan, pinjaman rumah, peniaga-peniaga kecil yang pinjam dari bank, semua naik jumlah hutang mereka. Jadi kadang-kadang untuk saya, apalagi untuk Bank Negara, dia kena fikir nak kuatkan ringgit dengan naik OPR, kadar faedah, ataupun nak imbangi supaya ringgit jangan terlalu jatuh dan peniaga-peniaga dan peminjam tidak terbeban dengan hutang yang bertambah. Tambah beliau, usaha turut diperkasa bagi mengimbangi kesan kejatuhan nilai ringgit pada masa sama mengurangkan beban rakyat. Jelasnya kejatuhan nilai mata wang turut dialami Jepun dan China serta semua negara ASEAN kecuali Singapura. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Centre for Market Education CME, Camilo Felito berpandangan ketidaktentuan geopolitik dunia memberi impak kepada prestasi ringgit ketika ini. Pelabur memilih dolar Amerika dan dolar Singapura sebagai pelaburan selamat apabila berhadapan situasi berkenaan. Kadar faedah Amerika Syarikat dan Singapura yang tinggi berbanding Malaysia juga memberi kesan kepada ringgit. Interest rates are in the United States and in Singapore higher than they are in Malaysia. The fact that inflation is a more pressing issue in the United States and in Singapore is pushing those central banks to keep interest rates higher for a longer time. Inflation is higher there because their deployment of aggressive and expansive. Dalam pada itu, pertumbuhan perlahan ekonomi China turut memberi kesan kerana tanah besar itu adalah rakan dagang penting kepada Malaysia. Camilo Felito optimis komitmen kerajaan untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi mesra perniagaan akan memberi perubahan positif kepada ekonomi negara. Malaysia akan memberi fokus kepada peningkatan tahap penggunaan 5G. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkata, ia susulan lonjakan jumlah pengguna kepada hampir 10.07 juta orang setakat 31 Januari lalu. Katanya, Mobile World Congress MWC 2024 yang bakal membuka tiranya esok akan menjadi platform penting dalam pelaksanaan usaha tersebut. Fahmi yang mengetuai delegasi Malaysia ke MWC 2024 di Barcelona, Spanyol berkata, tumpuan antara lain diberi kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS. Sudah pasti antara perkara yang menjadi keutamaan untuk kerajaan adalah untuk pastikan syarikat-syarikat PMKS faham manfaat yang boleh diperoleh dengan penerima gunaan 5G bagi perniagaan, bagi kilang-kilang, bagi perusahaan mereka. Masa yang sama dalam MWC 2024 ini, kita jangka
kita akan dapat menyaksikan beberapa teknologi baru yang contohnya termasuk apa yang disebut sebagai 5G Advanced ataupun 5.5G. Ini merupakan satu teknologi tambahan kepada 5G yang meningkatkan jumlah peranti yang boleh dihubungkan dalam satu-satu masa, yang jumlah yang jauh lebih tinggi berbanding dengan 5G sahaja, dan kelajuan yang lebih tinggi kalau nak dibandingkan dengan 5G. Fahmi dijadual menyampaikan ucap utama dalam pembukaan Pavilion Malaysia yang pertama di MWC esok. Majlis Belia Malaysia MBM diharap dapat terus menjadi ejen perpaduan dalam membentuk pemikiran belia sekaligus membantu kerajaan mencapai lebih banyak kejayaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata usia MBM yang mencecah 75 tahun menonjolkan kematangan dan pengalaman majlis itu. Kematangan tersebut katanya harus dijadikan pedoman dalam rangka visi MBM 2048 yang lebih inklusif dan holistik. Dalam hantaran di Facebook, beliau berharap MBM dapat terus menjadi kilang melahirkan pemimpin negara dan menongkah segala cabaran dengan kebersamaan. Selain cekal, bijaksana serta kekal menjadi sebuah majlis yang relevan dan berpengaruh dalam mengangkat suara belia. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menasihati barisan kepimpinan MBM diketuai Presidennya Izzat Afifi Abdul Hamid bahawa pendekatan dan cabaran yang dihadapi kini berubah-ubah mengikut peredaran zaman. Bayaran insentif awal untuk penjawat awam yang diterima Jumaat lalu bukan sahaja memberi kuasa beli kepada penerima, malah memanfaatkan peniaga tempatan. Penganalisis ekonomi Profesor Madya Dr. Ida Yassin berpendapat penggunaan insentif secara bijak mampu meringankan beban golongan isi rumah. Ini sekaligus merancakkan ekonomi domestik. Perbelanjaan bagi mereka di mana anak-anak akan memulakan persekolahan tahun yang baru ya pada bulan Mac 2024. Jadi wang itu boleh digunakan untuk perbelanjaan sekolah ya, membeli baju, kasut, buku dan sebagainya. Dan Ramadan juga akan tiba tak lama lagi. Ini semua dapat membantu ya, wang ini dapat membantu untuk persediaan. Menteri Komunikasi Fahmi Fadil menghulurkan bantuan kewangan bagi meringankan beban seorang kaki tangan Kementerian Komunikasi yang disahkan menghidap barah payudara tahap 4 dan kini dirawat di Hospital Serdang. Menerusi hantaran di Facebook, Fahmi memaklumkan pemberian itu bagi meringankan beban Rabiatul Adawiyah Abdul Jalil dan keluarga. Beliau mendapat berita mengenai Rabiatul Adawiyah atau ADA minggu lalu dan mengambil peluang melawat untuk melihat sendiri keadaannya. Bulan lalu semasa dalam perjalanan ke Mekah, ADA terasa teramat sakit di dada namun dia meneruskan perjalanan demi menunaikan umrah. Sedang dia beribadah, tiba-tiba berlaku pendarahan tanpa henti pada bahagian payudara dan segera pulang ke Malaysia. Sesiapa yang ingin menghulurkan bantuan boleh membuat sumbangan di akaun RHB Rabiatul Adawiyah.